Ahli-ahli yang berhormat, majlis dalam jawatan kuasa. YB Keningau ada? Tak ada. Saya jemput Yang Berhormat Kotak Melaka. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya terus merujuk kepada bekalan 9 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Butiran 020100 Siasatan. Saya ingin tahu apakah status terkini berdasarkan kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh SPRM pada 7 bulan Ogos berkaitan dengan satu kenyataan daripada SPRM mengatakan mereka sedang mengesan 2 lelaki termasuk Muhammad Alan Berhan yang merupakan menantu kepada bekas Perdana Menteri iaitu Ahli Parlimen Pagoh. Jadi ingin tahu apakah status terkini memandangkan Interpol juga mengeluarkan notis merah. Ini adalah satu isu yang mustahak yang rakyat perlu tahu, ya. Seterusnya saya merujuk kepada bekalan 4 iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya, Butiran 010000 Pilihan Raya. Isu pertama yang saya nak tanya ialah berkaitan dengan jawatan pengerusi SPR, di mana kita maklum pengerusi yang sedia ada akan bersara berapa bulan lagi, Mei tahun depan. Jadi siapakah, bagaimana kerajaan perpaduan hari ini akan melantik, ya, cara melantik pengerusi SPR yang baru? Adakah mereka akan melalui PSC ataupun kita boleh cadangkan nama? Sebab sebagai pengerusi itu adalah satu memainkan peranan yang penting dalam usaha kita nak reformasi pilihan raya negara kita. Jadi di sini saya cadangkan, ya, supaya kerajaan perpaduan boleh mempertimbangkan, ya, Datuk Ambigah sebagai pengerusi SPR yang baru yang akan datang. Apabila pengerusi yang sedia ada bersara, kita harap, ya, supaya kerajaan yang sedia ada boleh mempertimbangkan Datuk Ambigah sebagai dilantik sebagai pengerusi SPR yang baru. Kedua ialah tentang SPR ini ialah tentang persempadanan semula, di mana kita tahu Sarawak, selepas itu Sabah dan juga Semenanjung Malaysia akan adakan exercise dengan izin persempadanan semula. Jadi kita nak pastikan, ya, kita nak pastikan supaya SPR dapat mengamalkan prinsip ataupun konsep one person, one vote, one value. Iaitu kita harap supaya persempadanan semula yang tidak adil tidak akan berlaku. Kita juga harap supaya malapportionment juga tidak akan berlaku lagi, ya. Di mana kita harap supaya perbezaan jumlah pengundi antara satu kawasan dengan kawasan lain jangan lebih daripada 10% bagi kawasan parlimen di Semenanjung Malaysia, dan bagi kawasan parlimen di Malaysia Timur itu jangan lebih daripada 20%, ya, perbezaan jumlah pengundi di setiap kawasan. Sebab saya beri contoh di negeri Melaka, kawasan saya 160,000 pengundi. Tetapi di negeri saya Melaka, parlimen yang terkecil hanya sekadar 60,000 sahaja. Ya, jadi perbezaannya terlalu besar. Itu adalah tidak adil kepada pengundi. Isu yang ketiga yang saya nak bangkit bahawa pilihan raya ini ialah berkaitan dengan 010500 iaitu akademik pilihan raya. Jadi daripada jadual yang kita lihat 500,000 telah diperuntukkan kepada akademik ini. Jadi saya harap supaya SPR boleh pastikan jumlah ini digunakan dengan sebaik untuk melatih, ya, petugas SPR dari masa ke semasa. Jangan hanya melatih mereka sebelum 1 bulan atau 2 bulan sebelum pilihan raya. Ini adalah penting apabila kita lihat hari ini kita sering kali ada pilihan raya. Keempat ialah mengenai dengan undi pos. Kita lihat, ya, masih berlaku undi pos hanya kembali selepas pilihan raya. Jadi adakah SPR berancang untuk adakan undi secara online? Seterusnya saya merujuk kepada Akta Kesalahan Pilihan Raya. Kalau kita lihat kepada Seksyen 10E, di mana mengatakan bahawa seseorang calon, ya, sekiranya diketahui, ya, ada unsur-unsur sogotan, maka dia adalah akan menjadi satu bukti
untuk membatalkan keputusan pilihan raya, iaitu merujuk kepada Seksyen 10E. Akan tetapi Seksyen 37(b)(1) pula dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya pula mengatakan seseorang itu hanya dihalang daripada menjadi calon semula dengan syarat dia ada pengetahuan dan juga persetujuan atas perbuatan rasuah tersebut. Jadi saya lihat dua seksyen ini ada sedikit percanggahan. Kita merujuk kepada keputusan Mahkamah Pilihan Raya bagi kawasan Kuala Terengganu dan juga Kemaman, di mana Mahkamah Pilihan Raya telah memutuskan bahawa ada unsur sogokan di kedua-dua parlimen tersebut, di kedua-dua calon tersebut, dan mereka telah dibatalkan sebagai ahli parlimen. Tetapi mereka boleh dibenarkan untuk bertanding semula dalam pilihan raya kecil. Jadi ini adalah sesuatu yang adalah sesuatu yang aneh. Sebab kalau dia ketahui ada unsur-unsur sogokan, kenapa pula dia perlu mesti ada persetujuan untuk sogokan tersebut baru dia boleh dihalang daripada bertanding semula. Kalau dia sudah tahu, kenapa pula dia perlu pergi halang? Dia sudah tahu ada sogokan untuk beli undi, sepatutnya dibatalkan kelayakan dia untuk menjadi calon semula. Tetapi undang-undang sekarang ni nampaknya kita perlu bubar semula. Masa untuk, sudah tamat. Last sekali adalah berkaitan dengan bekalan satu, di Malaysia Speaker sedikit saja. Bekalan satu Parlimen Malaysia 010200 pengurusan Dewan. Kita ingin tahu bilakah Akta Perkhidmatan Parlimen akan dibentangkan di Parlimen. Kedua, ialah berkaitan dengan peringkat jawatan kuasa. Pagi tadi ada seorang ahli parlimen beluran. Dia ada sebut tentang kehadiran ahli dalam dewan ini. Tidak mungkin semua dalam dewan ini. Barangkali adalah tiba masanya untuk kita buat institution reform. Salah satu daripadanya ialah parlimen kita. Barangkali sekarang kita perlu buat sedikit institution reform, di mana akta-akta yang diberikan kepada kita adalah, kalau saya ada melawat ke negara lain, apa yang mereka buat ialah mereka akan PAC, chairman PAC akan mempengerusikan jawatan kuasa, dan pihak pembangkang dan pihak kerajaan mereka akan duduk dan meneliti setiap perenggan, setiap perkataan, semua akta yang nak dibentangkan di parlimen. Maka dengan cara begitu dia akan lebih efisien dan tidak perlu semua ahli parlimen berada di dalam dewan. Kita boleh adakan setiap kementerian mereka boleh adakan jawatan kuasa. Peringkat jawatan kuasa mereka boleh adakan. Dan siapa yang minat nak bahas, mereka pergi ke mesyuarat jawatan kuasa berkaitan dengan kementerian tersebut. Jadi itu adalah lebih efisien dan kita boleh mengatasi masalah selalu tak cukup quorum dalam dewan ini. Jadi akhir sekali, saya nak bangkit satu lagi last. Perkara 24, peraturan 24/3 mesyuarat dewan ini tentang satu soalan tambahan tidak boleh lebih daripada 3 soalan. Hari ini apa yang diamalkan oleh parlimen sini, setiap soalan lisan 2 soalan tambahan saja. Kadang-kadang satu soalan yang penting, barangkali ada soalan ketiga yang nak ditujukan. Jadi bagi saya nak berikan cadangan kepada pihak parlimen. Kita ikut situasi. Kalau ada ahli parlimen nak tanya soalan yang ketiga, kita harus beri ruang. Saya faham parlimen ada SOP dia. Satu hari mesti ada beberapa soalan lisan mesti ditanya di dalam dewan. Kalau rasa masa 1,5 jam tak cukup, kita bubar mesyuarat akta aturan mesyuarat kita tambah masa daripada 90 minit kepada 120 minit. Ataupun kita tambah hari bersidang supaya ahli parlimen datang ke dewan dapat tanya soalan. Sebab kalau Melaka, masa sudah tamat. Kalau Prime Minister question time, kita boleh benarkan 3 soalan. Saya tak lihat kenapa soalan lisan yang lain yang ditujukan tidak boleh dibenarkan 3 soalan tambahan.
Dengan itu, sekian. Terima kasih, Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Melaka. Saya jemput Yang Berhormat Keningau. Puan Pengurusi, boleh saya minta penjelasan? Senarai baru ke ni? Senarai Kalau mengikutkan pagi tadi, senarai Jasin lama. adalah terakhir. Dan Kota Melaka sepatut awal daripada Jasin. Jangan bazir masa. Tak, bukan. Saya Ya, nak selepas ini, penjelasan. selepas YB Adakah senarai Keningau, baru? YB payah besar, lepas itu YB besut. Yelah, itu senarai baru lah maksudnya. Bukan senarai baru, tetapi tadi mereka Sepatut tidak yang tak ada. hadir pagi, sepatut petang lah dia. Last Sila kali duduk, lah. sila duduk. Ini dah melangkau. Jangan bazir masalah. Yang Berhormat Keningau. Terima kasih Tuan Speaker. Sejajar dengan visi Parlimen Malaysia pada muka surat 61 sebagai institusi perundangan yang bebas, berwibawa dan bertarafan dunia, saya mencadangkan pada 2024 belanjawan diperuntukkan untuk Parlimen melantik seorang intern pada setiap ahli Parlimen yang bukan menteri atau timbalan menteri. Tugas intern adalah membuat kajian dan research, membantu ahli Parlimen dengan tanggungjawabnya untuk memantapkan dan meningkatkan lagi prestasi dan keberkesanan demi meningkatkan kewibawaan Parlimen. Dengan izin barangkali Puan Speaker dengan Tan Sri Speaker can set up a bipartisan committee to look into this aspect of the parliamentary reform. Puan Speaker, mengenai Suruhanjaya Pilihan Raya, saya ingin membangkitkan dua perkara di bawah aktiviti 2 operasi SPR di muka surat 76, iaitu pertama penambahan kerusi Parlimen untuk Sabah dan Sarawak untuk mencapai 35% dengan Semenanjung memegang 65%. Yang kedua, kajian untuk pemilih pilihan raya di mana pemilih mengundi mengikut kawasan asal mereka. Maksudnya pengundi berasal daripada Semenanjung mengundi untuk kawasan Semenanjung sahaja, dan pengundi-pengundi berasal dari Sabah atau Sarawak boleh mengundi di kawasan mereka sahaja walaupun di mana mereka berada, termasuk mereka-mereka yang bekerja di Semenanjung juga boleh mengundi pos untuk kawasan mereka di Sabah dan Sarawak. Perkara ini iaitu pertama mengenai constitutional safeguard, iaitu kursi sebanyak 35%, adalah sejajar dengan perlindungan yang dipersetujui semasa penubuhan Malaysia. Peringkat 6 dan 7 dalam IGC report juga adalah syarat tertaluk kepada perlindungan perlembagaan dan selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 63. Pada 16 hari bulan September tahun 63, Semenanjung hanya memegang 65% kursi dalam Parlimen daripada 104 kursi, tetapi kini memegang 75% daripada 225 kursi dalam Parlimen. Tuan Speaker, pada masa yang sama, hak-hak kedaulatan Sabah dan Sarawak serta franchise politik di sini dan di sini masa depan mereka harus ditentukan oleh rakyat Sabah dan Sarawak masing-masing. Apa yang berlaku sekarang adalah petugas-petugas dan pekerja-pekerja yang datang dari Semenanjung diberi hak mengundi di tempat mereka bertugas atau bekerja. Ini menyebabkan franchise politik Sabah dan Sarawak dirampas dengan tidak sengaja dan rakyat Sabah dan Sarawak kehilangan untuk menentukan franchise politik dan nasib mereka masing-masing. Sebagai contoh, ada satu kawasan Dun di Sabah di mana 80% penduduk asal perlu mengundi untuk mengatasi pengundi luar Sabah sebelum
boleh menangani kursi DUN tersebut, memenangi kursi DUN tersebut. Sementara waktu pengundi-pengundi Sabah dan Sarawak seperti yang saya katakan tadi dibolehkan untuk mengundi pos tanpa mereka berbelanja untuk terbang ke wilayah masing-masing. Nanti Speaker, saya juga ingin menyentuh mengenai isu aktiviti 1 bahagian hal ehwal undang-undang di muka surat 92. Fungsi bahagian hal ehwal undang-undang dinyatakan sebagai meningkatkan kualiti penyampaian sistem pentadbiran undang-undang negara. Di muka surat 102 butiran 40400100 diperuntukkan 176,182 juta. Sistem kehakiman anak negeri di Sabah adalah salah satu daripada sistem pentadbiran undang-undang, tetapi saya ingin tahu dan minta supaya selaras dengan fungsi bahagian hal ehwal undang-undang, minta dana dan peruntukan yang mencukupi disalurkan oleh kerajaan kepada kerajaan Sabah untuk mentadbir dan urus sistem kehakiman negeri Sabah juga, yaitu Mahkamah Anak Negeri. Sila gulong. Masa sudah tamat. Sila gulong. Ya, Sila gulong. Puan Speaker, saya juga ingin menyentuh sedikit tentang Pulau Labuan, di mana Pulau Labuan ini sekarang bukan boleh dikatakan bukan lagi satu kawasan duty free, tetapi hanya 2-3 kedai sahaja. Jadi di samping itu kerajaan pusat telah memindahkan aktiviti Petronas daripada Labuan ke Bintulu dan menjejaskan ekonomi Labuan. Jadi tujuan asal mewilayahkan Labuan ini adalah untuk merancangkan ekonomi dan membangunkan Pulau Labuan dan mengakalkan status Labuan sebagai duty free island. Tapi sekarang sudah terjejas, maka ekonomi mereka juga terjejas. Bolehkah janji itu ditunaikan ataupun kembalikan Labuan itu kepada pentadbiran Sabah? Dan juga mintalah supaya Petronas kembalikan aktiviti mereka di Pulau Labuan. Ini juga menyukarkan kita untuk menentukan status Labuan itu supaya Sabah juga boleh memungut cukai sales tax, yang mana baru-baru ini kita menghadapi masalah dengan satu syarikat minyak di Sabah. Walau bagaimanapun, Puan Speaker, sebagai penggulungan, saya minta dipertimbangkan apa yang saya cadangkan tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Keningau. Saya jemput Yang Berhormat Paya Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya merujuk butiran 020200 yang melibatkan unit kerjasama awam swasta P00125 PPP Palang PFI Public Private Partnership dan Private Funding Initiative. Puan Pengerusi, kita hadapi kengkangan dari segi fiskal dan DE kita 92 bilion dan sudah pasti bila 92 bilion kita perlu meminjam dan sudah pasti UKAS akan menyelaras bagi memastikan segala pelaksanaan projek dapat diusahakan bagi memberi kemampanan kepada ekonomi. Persoalannya saya kepada pihak kementerian, Puan Pengerusi, bagaimana proses due diligence dilakukan bagi menentukan kebolehaksanaan cadangan projek di bawah UKAS. Berapa banyakkah projek yang telah diterima, cadangan projek yang telah diterima, ditolak dan diluluskan pelaksanaan, dan apakah sebab cadangan projek tersebut ditolak. Bagaimana kemampanan pembiayaan cadangan projek tersebut tanpa membebankan komitmen kerajaan pada masa hadapan.
Dan persoalan berikutnya, adakah terdapat projek yang pada mulanya tidak semasa penilaian dibuat tidak membebankan kerajaan, tetapi kemudiannya disebabkan faktor tertentu telah membebankan kerajaan, iaitu kita telah terperangkap dengan hutang yang tanpa dilaksanakan. Butiran berikutnya adalah berkaitan dengan NADMA 030500 dan P0910. Puan Pengerusi, kita tahu NADMA mempunyai tahap kemampuan jentera untuk pengurusan bencana. Di kawasan saya, Paya Besar adalah secara biasanya akan mengalami banjir pada hujung tahun. Jika tak berlaku banjir, ia adalah satu yang keadaan luar biasa. Jadi, mesti ada satu tindakan awalan yang perlu dibuat untuk memastikan pusat perpindahan sementara PPS ini dilengkapi dengan tandas dan bilik mandi yang mencukupi. Kenapa? Muhammad, boleh sikit ya? Ini soal banjir. Terima kasih, Muhammad. Sedarkan berhormat bahawa negara kita ini, kita sudah berpuluh-puluh tahun berhadapan dengan masalah banjir ini. Tetapi kerajaan masih mengambil langkah ad hoc, iaitu asal banjir, nak set up komiti, nak atur sana. Kenapa? Apakah yang berhormat akan mencadangkan kepada kerajaan bahawa di ad hoc komite ini dikekalkan secara permanen mengatasi masalah banjir, dan kenapa banjir tidak boleh diberhentikan? Terima kasih. Puan Pengerusi, saya kira pandangan Yang Berhormat Kinabat Tangan dimasukkan ucapan saya. Tetapi perkara pokoknya Puan Pengerusi adalah kita gunakan dewan, komuniti dan sekolah secara tradisi dan setiap tahun. Tetapi jumlah peningkatan kemudahan di kawasan tersebut atau di dewan, komuniti dan sekolah tidak dipertingkatkan. Mana mungkin mencukupi bilangan yang banyak untuk bilik air dan tandas. Dan ini bukan perkara yang baru seperti mana disebut Yang Berhormat Kinabat Tangan. Terima kasih Yang Berhormat Kinabat Tangan di atas cadangan yang sangat-sangat kehadapan. Butiran 010000 Parlimen Malaysia, Puan Pengerusi. Ada dua perkara yang saya harap kita beri penekanan. Sekiranya kita ingin reform parlimen kita yang kita sayangi. Yang pertamanya adalah bila kita sebut pasal parlimen sebagai second track diplomasi, adakah kita betul-betul memahami tentang peranan tersebut? Adakah kita hanya meletakkan ia sekadar moto tetapi tidak diperjelaskan dari segi peruntukan oleh kerajaan kepada Parlimen Malaysia? Yang keduanya, saya mengharapkan sangat supaya 10 buah jawatankuasa pilihan khas yang diwujudkan dalam pentadbiran kali ini betul-betul memainkan peranan. Pertamanya, berapakah peruntukan yang disalurkan ke setiap jawatankuasa pilihan khas? Yang keduanya, saya minta supaya Puan Pengerusi, kerajaan mengambil timbang dan mengambil berat tentang mengapa selepas bacaan kali pertama baru dirujuk kepada jawatankuasa pilihan khas. Sepatutnya sebelum bacaan pertama, kita minta kerajaan supaya menghantar dahulu draft bil atau apa sahaja dasar kepada jawatankuasa pilihan khas supaya diluluskan bipartisan dan kemudiannya kita masuk berbincang dalam kelompok yang besar. Dan yang keduanya, Puan Pengerusi, kita yakin ahli-ahli parlimen di sebelah sana dan di sebelah sini mempunyai latar belakang dan pengalaman. Pernah menjadi kerajaan, pernah menjadi menteri, timbalan menteri dan juga pernah menjadi duta. Apa salahnya kita menggunakan second track diplomasi ini, menggunakan kemampuan ahli-ahli parlimen yang bukan anggota pentadbiran di sebelah kerajaan atau di sebelah pembangkang untuk menjadi duta bagi menyelesaikan isu-isu tertentu, misi rundingan, misi perdagangan. Adakah kerajaan memikirkan seperti mana yang saya sebutkan tadi? Yang berikutnya 050100. Saya ada dua lagi, Pak Pengerusi, saya minta tolong. Berkaitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Puan Yang Bertuah, saya yakin konten yang ditunjukkan di sosial media mutakhir ini amat membimbangkan. Saya lihat sendiri bagaimana konten-konten di media sosial melibatkan hubungan lelaki dengan lelaki, hubungan lelaki dengan perempuan. Ini benih-benih yang seolah-olahnya menunjukkan bahawasanya ia bertentangan dengan asas agama rasmi sebagai agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Dan saya minta penjelasan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Akhirnya, Puan Pengerusi, saya nak menyentuh 16500 program kelestarian Felda. Saya minta sangat jasa baik daripada pengurusan kerajaan berbincang dengan Felda supaya potongan hutang yang dibuat kepada peneroka tidak membebankan peneroka. Puan Pengerusi,
bila potongan dibuat kepada peneroka dalam keadaan ekonomi yang agak kadar malar atau yang tidak menentu pada kali ini, ia sedikit sebanyak membebankan. Apa salahnya supaya potongan ini dibawa ke hadapan, bila ekonomi betul-betul kukuh, barulah kita memberi potongan kepada peneroka, kerana ini juga akan membantu peneroka, kerana peneroka telah menyumbang kepada ekonomi negara begitu lama. Terima kasih Pak Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Pak Ayah Besar. Saya jemput Yang Berhormat Besut. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya terus dengan butiran 010200 pengurusan Dewan Parlimen. Fungsi kalau kita lihat adalah memastikan persidangan Parlimen berjalan dengan lancar dan teratur. Tuan Pengerusi, saya ingin memetik ucapan mantan Ahli Parlimen Paul Dickson dalam sesi persidangan yang lepas, iaitu pada 27 Julai 2022. Dia berkata bahawa, Tuan Yang di-Pertua, jangan izinkan kerusi yang mulia itu melindungi menteri yang mengelirukan Dewan. Saya faham, mengikut peraturan Dewan, Speaker mempunyai kuasa mutlak. Tetapi biarlah Speaker menggunakan kuasanya secara bertanggungjawab bagi mengelakkan tanggapan-tanggapan. Speaker itu kekal kelihatan bebas dan tidak memihak dan tidak bersekongkol. Itu selalu disebut oleh PMX. Dan tidak menjadi peguam bela kepada mereka yang mengelirukan Dewan. Perkataan-perkataan ini selalu digunakan oleh PMX semasa beliau sebagai Ketua Pembangkang. Seterusnya, Besut, apakah Yang Berhormat menuduh bahawa ada speaker di sini yang menggunakan kuasa tanpa memikirkan kebijaksanaan? Tolong jawab. Belum. Saya tak boleh lagi. Okay, dalam hal ini saya merujuk kepada usul yang telah saya hantar kepada Yang di-Pertua Dewan untuk merujuk Ahli Parlimen Tambun yang juga Ahli Parlimen Paul Dickson pada masa itu. Beliau mengucapkan kata-kata yang disebutkan tadi, ya, pada persidangan yang lepas. Jadi dalam hal ini pada 19 September 2023, Ahli Parlimen Tambun telah membuat kenyataan bersangkaan jahat kepada saya dengan mengatakan dan juga mengelirukan dan mengatakan bahawa saya membaca ayat Quran mengikut selera nafsu saya dan menggunakan ayat Al-Quran untuk mendapatkan projek. Tidak ada langsung saya sebut projek ke apa ke, tapi beliau sendiri yang menafsirkan begitu. Malangnya usul yang dihantar kepada Yang di-Pertua Dewan itu telah dijawab sekadar dengan mengatakan bahawa Yang di-Pertua Dewan berpuas hati dengan penjelasan yang diberikan oleh Ahli Parlimen Tambun atau Perdana Menteri dalam surat itu. Yang di-Pertua Dewan juga gagal menyatakan apakah penjelasan yang telah diberikan oleh Ahli Parlimen Tambun tersebut, sekaligus tidak menjelaskan sama ada perjalanan penjelasan yang diberikan itu dikira mencukupi untuk melepaskan Ahli Parlimen Tambun daripada dibawa ke jawatan kuasa hak dan kebebasan. Jadi saya pun tak tahu cara mana penjelasan diberi, bertuliskan atau tidak. Tidak tunjuk kepada saya yang mendakwa. Sekiranya kenyataan serius mahu memastikan persidangan Parlimen berjalan dengan lancar dan teratur, Yang Tua perlu telus dalam mengemukakan sebab dan alasan kepada Ahli Parlimen Pembangkang dan jangan sesekali melindungi menteri ataupun Perdana Menteri yang mengelirukan Dewan. Dan seterusnya, saya ingin rujuk kepada butiran 03010 pendakwaan dan juga butiran 030200 perbicaraan dan rayuan. Jadi saya merujuk kepada pengururan kes Mahkamah terhadap Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga Ahli Parlimen bahagian Datuk. Berdasarkan kepada laporan akhbar, pihak pendakwa raya perlu memanggil sehingga 99 orang saksi sebelum pendakwaan berjaya membuktikan kes prima-facie. Soalan saya, berapakah kes kos yang ditanggung
oleh kerajaan bagi mengendalikan kes tersebut. Bermula dari hari pertama pendakwaan sehinggalah sewaktu kes digugurkan, walaupun pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie. Kita lihat apa yang Hakim Datuk Colin Lawrence mengatakan semasa membuat keputusan. Beliau mengatakan bahawa andainya pihak pendakwaan memutuskan dalam masa terdekat bahawa mereka tidak akan meneruskan pendakwaan, bahawa banyak masa kehakiman yang berharga akan terbuang di samping membazirkan banyak wang pembayar cukai. Dan dengan ini mahkamah ditangguhkan. Sila Gulong. Adakah dengan peruntukan yang ada nak digunakan juga untuk menggugurkan kes-kes lain, contoh kes sebagan? Adakah begitu? Dan saya ingin merujuk Yang Berhormat tidak boleh membuat andaian. Saya Dalam tidak- Dewan Rakyat ini mana boleh ada orang buat pertanyaan saya, andaian. adakah Yang Berhormat akan- tidak boleh Peraturan Dewan. tak boleh mengeluarkan selera sendiri. Timbalan Pengurusi Peraturan Dewan. Saya tidak mahu mengganggu tadi. Saya Yang Berhormat Besut merupakan seorang bekas peguam dan magistrat. Beliau arif mengenai peruntukan undang-undang. Tapi kalau Yang Berhormat Timbalan Pengurusi lihat peruntukan 36 kurungan 8 tidak boleh dibangkitkan mana-mana perkara yang sedang dibicarakan di mahkamah. Jadi saya tidak mahu mengganggulah, tapi saya minta supaya Yang Berhormat lebih arif daripada saya, bekas hakim dan juga seorang peguam, tidak boleh dibangkitkan dalam Dewan perkara-perkara melibatkan kes undang-undang Yang Berhormat Bagan ataupun Yang Berhormat Bagan Datuk. Saya tidak bercerita pasal fakta kes. Okay? Saya bercerita pasal sama ada peruntukan yang ada ini, kalau dah Tidak, Yang Berhormat Sebelum bercerita ini, soal saya tidak andaian. katakan, okey? Andaian kepada Tak apa. Bagan. Sudah Mana teruskan. boleh. Yang Berhormat yang arif tak boleh buat begitu. Akhirnya Puan. Minta Ini stop. speaker kena diberhentilah. Tak Puan. boleh dia buat andaian. Akhirnya Puan, saya menggesa kerajaan. Okey? Berhentilah membuli ahli-ahli parlimen pembangkang. Ya, saya cukup kecewa. Timbalan Pengurusi. Pendakwaan Ini terhadap saya- ahli-ahli parlimen pembangkang. Timbalan Hari ini Pengurusi. siasat, besok tuduh. Ini yang saya nak katakan bahawa jangan membuli dan juga jangan adanya maknanya tawaran-tawaran diberikan kepada Peraturan Dewan, Timbalan Pengurusi. parlimen pembangkang. Yang Berhormat Besut, Kamu sokong kerajaan, bila dibangkitkan maka peraturan, tolong duduklah. akan diberi peruntukan. Adakah itu juga yang akan dibuat? Inilah persoalan saya. Akhir kata, terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Segamat. Terima kasih Timbalan Pengurusi. Saya ingin memetik 3 butiran dalam peringkat jawatan kuasa kali ini adalah yang pertama butiran 03, 0500 dan butiran 09910 Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Kalau kita buat perbandingan kos ataupun perbelanjaan mengurus telah dikurangkan sebanyak 2.5 juta dan juga perbelanjaan pembangunan telah juga mengurangkan sebanyak 4.2 juta pada kali ini. Oleh itu saya ada 6 soalan kepada Yang Berhormat Menteri untuk menjawab secara spesifik. Yang pertama adalah bagaimanakah peruntukan yang disedia dapat memantapkan lagi responsiveness dengan izin dalam aspek komunikasi pengurusan bencana yang melibatkan NADMA dengan agensi-agensi kerajaan yang lain secara langsung dalam usaha menyelamat mangsa banjir. Ya, soalan kedua adalah adakah NADMA sudah mengenal pasti lokasi-lokasi strategik yang boleh dijadikan sebagai pusat pemindahan sementara PPS yang kondusif, yang kekal ataupun permanent dengan izin bagi mangsa banjir dan dari pelbagai umur, kemampuan fizikal, OKU, warga emas dan kanak-kanak dengan mengambil kira jarak PPS dengan lokasi kediaman mereka. Soalan ketiga, adakah perolehan aset baharu di bawah maksud perbelanjaan pembangunan akan turut melibatkan perolehan fasiliti-fasiliti kesihatan. Ini mini medical facility dengan izin seperti katil khas pesakit kronik dan ubat-ubatan untuk kegunaan mangsa banjir terutamanya yang menghadapi penyakit kronik. Seterusnya adalah apakah fasiliti-fasiliti logistik penyelamat yang akan diperolehi serta dinaik taraf oleh NADMA yang boleh meningkatkan kesiapsiagaan para anggota penyelamat yang selama ini menghadapi masalah ketidakcukupan bot penyelamat dan di satu-satu zon banjir khususnya di daerah Segamat.
Soalan seterusnya, apakah usaha yang telah menyediakan bekalan makanan dan minuman yang tahan lama yang berkualiti kepada mangsa banjir? Adakah bentuk kualiti kontrol yang akan dijalankan terhadap pembekalan makanan yang dibekalkan oleh satu-satu pihak penyedia kepada pengendali pengurusan bencana sebelum dihantar ke PPS mengikut waktu sarapan, makan tengah hari dan juga makan malam? Dan kita sedia maklum perkara mengenai dengan makanan ini juga telah dibangkitkan pada sidang yang lepas oleh Yang Berhormat Air Hitam bahawa ada isu makanan yang dibekalkan dan pelbagai isu dibangkitkan dari segi faktor rosak dan sebagainya. Dan soalan terakhir bagi butiran ini adalah apakah kelengkapan baharu yang akan diperoleh untuk meningkatkan mutu perkhidmatan Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Johor dalam menangani krisis banjir. Fakta tambahan bagi Dewan Yang Mulia ini, berdasarkan data Jabatan Pengairan dan Saliran, Johor mempunyai 745 hotspot banjir, paling tertinggi berbanding negeri-negeri lain. Seterusnya butiran kedua adalah butiran 03400 Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan butiran emolumen penjawat awam APM. Kali ini di peningkatan sebanyak 24 juta dipertingkatkan. Oleh itu saya ada 5 soalan bagi putiran ini. Pertama, bagaimanakah APM dapat memanfaatkan peruntukan yang tersedia untuk meningkatkan ketangkasan serta kecekapan para anggota baru APM untuk mengarungi sebarang bentuk cabaran dalam mengendali operasi penyelamat banjir dan juga untuk masyarakat apabila waktu genting ini. Bagi daerah segamat, minta Menteri menyatakan jumlah peruntukan yang dikhususkan untuk memperolehi aset-aset baharu APM, perincikan jenis aset dan anggaran perbelanjaan akan diperuntukkan bagi tahun depan. Berapakah jumlah bot penyelamat dan bot ambulans akan diperoleh secara khusus? Pengendalian pengurusan banjir bagi daerah segamat juga perlu dimaklumkan. Seterusnya adalah menerusi peruntukan 10 juta ringgit. Berapakah jumlah anggota baharu APM akan direkrut di setiap negeri? Khususnya Johor merupakan antara negeri yang kerap dilanda banjir. Seterusnya adalah berapakah jumlah anggota baru yang akan diserap untuk bertugas di Pejabat Daerah Pertahanan Awam Segamat. Dan akhir sekali butiran ketiga adalah butiran 04801 pembinaan masjid, surau dan juga penaiktarafan bagi 00201. Perbelanjaan pembangunan 04801 telah meningkat sebagai 611,000 dan juga perbelanjaan pembangunan adalah penambahan sebanyak 99 juta. Lalu itu saya ada 4 soalan lagi, Timbalan Pengurusi. Saya menyambut baik usaha kerajaan untuk membangunkan lebih banyak lagi masjid dan surau yang merupakan pusat penyatuan silaturahim bagi umat Islam tanpa mengira bangsa dan juga latar belakang. Sebagai ahli parlimen, saya menjunjung tinggi peranan yang dimainkan oleh Raja-Raja sebagai Ketua Agama Islam dalam mengangkat martabat agama Islam di peringkat negeri menerusi pelaksanaan pelbagai aktiviti kerohanian dan di masjid-masjid surau-surau di setiap daerah. Saya minta perhatian kerajaan untuk berapakah peruntukan yang disediakan kepada masjid-masjid, surau dan juga pembangunan untuk agama Islam di daerah Segamat, termasuknya dalam Parlimen Segamat. Saya mohon tambah seminit lagi yang Timbalan Pengurusi. Justru saya ingin mencadangkan agar satu entiti khas diwujudkan bawah Jabatan Perdana Menteri untuk menguruskan hal ehwal agama Islam yang merangkumi pembangunan tempat ibadah di setiap negeri. Dan seperti yang dimaklum, sehingga kini tiada sebarang kementerian yang mengambil tanggungjawab yang penuh bagi menguruskan rumah-rumah ibadah bukan Islam ataupun urusan agama Islam. Oleh itu saya ingin mencadangkan kepada kementerian ataupun kepada kerajaan supaya adakan jawatan timbalan menteri kepada menteri agama yang sedia ada untuk membantu juga menjaga isu-isu yang dibangkitkan di peringkat negeri dan peringkat dan juga di semua daerah supaya masalah ini kita boleh selaraskan supaya kita boleh mengurangkan dan pengurusan itu berjalan dengan lancar. Oleh itu saya dengan ini mengakhiri ucapan peringkat dasar. Terima kasih Timbalan Pengurusi. Terima kasih Yang Berhormat Segamat. Saya jemput Yang Berhormat Parit. Puan Speaker, sebelum itu saya nak bagi tahu terima kasih kepada kad yang dihantar oleh Yang Berhormat. Dan gambar ini terlampau cantik lah. Terima kasih. Kad Deepawali ya. Parit. Terima kasih Puan Pengurusi. Merujuk kepada Kepala B6 butiran 050000 Kemajuan Islam. Saya ingin menyambung apa yang disebut oleh Wabi Paya Besar tentang isu lesbian, gay, bisexual, transgender atau LGBT kini pada tahap yang amat membimbangkan. Sekaligus
hal luar tabi'i ini perlu diberi perhatian lagi khusus untuk yang perhatian utama lagi khusus untuk semua pihak meliputi kerja keras pihak kerajaan, begitu juga NGO dan sebagainya. Seperti mana jelas tertera dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 3/1 negara ini, negara Malaysia tercinta berpegang kepada agama Islam sebagai agama persekutuan dan menerapkan nilai moral berlandaskan adat, budaya serta agama. Maka LGBT adalah sangat bertentangan lagi terpesong daripada agama, moral dan budaya Malaysia. Namun apa yang sangat menyedihkan kita pada hari ini, kita lihat sendiri bahawa budaya LGBT ini masih lagi dibincangkan, malah turut dipromosikan secara meluas dan bebas di media sosial, terutamanya Twitter atau lebih dikenali sebagai X pada waktu ini. Bahkan anak muda beragama Islam dengan mudah boleh terpengaruh dengan dakwah LGBT ini. Jika tiada usaha yang bersepadu lagi bagi mengekang budaya ini, lebih terdedah dan tersebar pada waktu ini, ianya akan menghadapi keadaan yang lebih parah. Yang menjadi kekhawatiran saya ialah sebagai contoh, platform media sosial yang dipegang oleh propaganda barat ini dengan mudah menyekat hak kebebasan bersuara berkaitan isu kesengsaraan rakyat Palestin. Diserang rejim Zionis Israel pada waktu ini. Bahkan tanpa malu-malu mewawarkan dengan izin fake news rekaan Israel untuk dijaja di platform-platform mereka. Dalam masa yang sama, kandungan, algoritma serta pengurusan platform mereka bebas membiarkan isu LGBT ini sama ada secara halus maupun secara terang-terangan menular tanpa apa-apa sekatan. Soalan saya, adakah kerajaan melalui JAKIM pernah melakukan sesi libat urus bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menangani isu LGBT yang tular di media sosial? Dan mohon perincian bagi sesi libat urus tersebut. Soalan saya yang kedua, bila kerajaan akan meminda undang-undang syariah peringkat wilayah persekutuan bagi mengatasi kelemahan undang-undang sedia ada dalam menangani isu LGBT dalam kalangan orang Islam, dan apakah jenis pindaan yang akan dimaksudkan yang akan dimasukkan di dalam pertimbangan itu. Yang ketiga, soalan saya di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah. Penguatkuasa agama tidak boleh mengambil tindakan semata-mata kerana seorang lelaki Muslim itu menjadi maknya, tetapi pihak pendakwa perlu membuktikan bahawa dia menjadi maknya di tempat awam dengan tujuan yang tidak bermoral. Apakah usaha kerajaan untuk memastikan tindakan boleh diambil terhadap perlakuan tukar jantina ini sekiranya ditonjolkan pula, dipromosikan pula di dalam media sosial? Bagaimana tindakan boleh diambil pada mereka ini? Puan Pengerusi, berikutnya ialah butiran 5000 berkaitan dengan pembangunan harta wakaf. Saya ingin bertanya beberapa soalan berkenaan isu ini. Pertama, mengapakah butiran ini peruntukan sebanyak 7.5 juta pada tahun ini akan menurun? Tahun 2023 sebanyak 7.5 juta. Tetapi pada tahun 2024 menurun begitu ketara sekali kepada 1.25 juta sahaja. Apakah justifikasinya? Yang kedua, wakaf adalah satu ibadah. Menyerahkan harta yang kita miliki untuk kegunaan umat Islam, dan mendapat ganjaran yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan saya berpendapat bahawa wakaf yang telah dipelopori oleh Jacob sebagai sebuah entiti milik kerajaan negeri Johor sejak beberapa dekad lalu menjadi contoh. Soalan saya, adakah contoh model pengurusan wakaf Jacob ini akan diangkat di peringkat persekutuan dan memudahkan ia dirujuk bagi negeri-negeri lain? Soalan saya kedua, saya mendapat tahu bahawa kerajaan akan mewujudkan wakaf madani dengan aset bernilai 1 bilion. Apakah perkembangan terkini bagi program wakaf madani ini? Adakah ia diuruskan di bawah Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar sama seperti inisiatif wakaf lain? Yang ketiga, soalan saya, apabila kerajaan memperkenalkan jenama baru wakaf madani yang sepatutnya menjadi petunjuk kepada satu pembaharuan atau reformasi di pihak kerajaan di mana tidak sepatutnya pendekatan cara lama digunakan, apakah dia pendekatan baru itu, dan kenapakah tidak diteruskan dengan pendekatan yang lama? Sila Gulong. Itu saja Puan Di-Pertua, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Farid. Saya jemput Yang Berhormat Shah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
Puan Pengerusi, saya ingin menyentuh beberapa perkara tentang belanjawan 2024 Jabatan Perdana Menteri. Yang pertama berkenaan dengan bekalan butiran 010600, iaitu berkenaan dengan Jabatan Komunikasi Komuniti iaitu JKOM. Kita mengetahui bahawa fungsi utama JKOM adalah untuk membawa inisiatif-inisiatif dan dasar-dasar kerajaan yang memberikan penerangan kepada komuniti. Namun prestasi pada 2023 ini nampaknya kurang berkesan dan kurang memberikan impak yang jelas kepada masyarakat awam berkenaan dengan penerangan dasar-dasar kerajaan. Ramai yang masih belum benar-benar faham, ramai rakyat di bawah sana yang masih mudah terpengaruh dengan fitnah dan juga tohmahan terhadap kerajaan. Hal ini jelas lebih ketara tak kala berlakunya isu-isu ataupun kegawatan dan juga krisis. Dengan pengurangan 5 juta ringgit belanjawan untuk JKOM daripada 18.6 juta kepada 13.6 juta ini, bagaimanakah kerajaan dapat memastikan bahawa kelemahan-kelemahan ini dapat diatasi dengan lebih baik, khususnya untuk memberikan penjelasan dan juga penerangan kepada masyarakat di kawasan pedalaman dan juga di luar bandar. Apakah langkah-langkah penambahbaikan yang akan dilakukan oleh JKOM untuk mengatasi hal ini pada tahun akan datang? Yang kedua, Puan Pengerusi, saya ingin menyentuh tentang pembangunan butiran 0900, program pembangunan semula Kampung Baharu. Apakah status pembangunan semula Kampung Baharu yang telah sekian lama tertangguh dan menjadi pertanyaan ramai? Apakah kerajaan berhasrat untuk melaksanakan pembangunan semula secara holistik? Apakah model pembiayaan yang dipertimbangkan? Ataupun kerajaan hanya berpuas hati dengan pembangunan secara piecemeal, iaitu secara berperingkat-peringkat? Walaupun begitu keadaannya, tetap pembangunan harus diberikan peruntukan yang secukupnya. Menurut laporan daripada Ketua Eksekutif Perbadanan Kampung Baharu, satu syur telah diberikan kepada kerajaan untuk menaik taraf dan meningkatkan aspek utiliti dan juga infrastruktur di Kampung Baharu supaya kerja-kerja seperti pelebaran jalan, penambahbaikan bekalan air, sistem pembentungan dan pembinaan pencawang masuk utama dapat dilaksanakan dengan anggaran bajet berjumlah sekitar 750 juta ringgit. Jadi sekiranya pembangunan piecemeal diteruskan, bagaimana keperuntukan yang disediakan pada tahun 2024 yang hanya berjumlah RM500,000 dapat mencapai apa yang dihasratkan untuk membangunkan kampung baru? Dengan bajet RM500,000 ini juga, bagaimanakah kerajaan dapat pastikan bahawa ia juga selari dengan agenda Kuala Lumpur Smart City 2030? Seterusnya, yang terakhir, Puan Pengerusi, ada dua perkara berkenaan dengan projek di bawah ICU. Yang pertamanya projek khas butiran 93500. Saya mohon kerajaan perincikan definisi dan syarat penggunaan projek khas yang diperuntukkan dengan jumlah yang besar, iaitu RM500 juta pada tahun 2024. Apakah kaedah penyaluran peruntukan ini? Adakah projek khas ini diperuntukkan untuk semua ahli parlimen dan dimanfaatkan untuk kawasan masing-masing? Dan sebagai penggulungannya, saya ingin menyentuh butiran 93600, projek mesra rakyat yang berjumlah RM444 juta. Dilaksanakan di bawah ICU juga. Projek ini banyak membantu rakyat, khususnya dalam kerja-kerja baik pulih dan penambahbaikan infrastruktur di dalam sesebuah komuniti. Namun bagi kategori pangsapuri, hanya yang berstatus kos rendah sahaja yang layak menerima bantuan. Sedangkan kebanyakan pangsapuri yang ada di bandar, di pinggir bandar seperti di Shah Alam contohnya, adalah berstatus kos sederhana rendah. Mereka ini tidak dapat menikmati bantuan yang diperuntukkan di bawah projek mesra rakyat ICU ini. Dari segi kemampuan membayar fee penyelenggaraan, tidak banyak beza di antara perumahan kos rendah dan juga perumahan kos sederhana rendah. Maka saya berharap
agar kerajaan dapat mempertimbangkan supaya kawasan-kawasan Pangsa Puri, kos rendah juga dapat, sederhana rendah juga dapat dipertimbangkan untuk menerima manfaat daripada projek mesra rakyatnya. Terima kasih, Puan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Saya jemput Yang Berhormat Pengkalan Chepah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi. Saya terus kepada butiran 05. Tak lupa juga saya mengalu-alukan rombongan daripada wanita Pengkalan Chepah dan juga daripada Jeli yang ada di Dewan pada hari ini. Okey. Butiran 05 0000, saya ingin menyentuh tentang isu yang berkaitan dengan tabung haji sebagaimana yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, komitmen kerajaan bagi memindahkan semula aset-aset tabung haji yang telah terjual kepada syarikat urus harta jemaah Sdn Bhd yang di bawah milik Kementerian Kewangan. Namun sehingga sekarang Yang Amat Berhormat Tan Bun belum menyatakan mekanisme proses itu akan dibuat dan tidak ada announcement di mana-mana daripada Menteri Agama ataupun daripada tabung haji. Soalan ini sangat penting memandangkan secara jelas dan nyata pelan pemulihan tabung haji yang dimulakan oleh Menteri Agama pada kerajaan PH 1.0 dan juga Menteri Kewangan pada waktu itu pada saya terbukti gagal. Aset-aset tabung haji yang asalnya mempunyai 10 bilion dipindahkan ke UGSB urus harta jemaah Sdn Bhd. Kononnya bagi tujuan pemulihan, sedangkan menurut laporan kewangan UGSB setakat 31 Disember 2022 menunjukkan nilai aset tersebut merosot kepada 8.12 bilion selepas 4 tahun dipindahkan kepada UGSB. Tiada bukti yang kukuh daripada kenyataan ini yang membuktikan bagaimana tabung haji telah tergadai, harta tabung haji telah tergadai hanya kerana permainan politik memburukkan musuh dan sebagainya. Justru sekiranya aset-aset yang telah susut nilai ini hendak dipulangkan semula, sudah tentulah tabung haji akan terpaksa menanggung kerugian yang akhirnya menjejaskan dividen kepada pencarum tabung haji pada tahun hadapan. Ini ibarat meminjamkan kereta kepada kawan kita. Kereta kita mungkin ada calar sedikit atau cushion kereta kita koyak. Tiba-tiba selepas dipinjam, kawan kita pulangkan kereta itu dalam keadaan tayarnya hilang, badan kereta berlubang, minyak hitamnya bocor dan sistem hawa dinginnya rosak. Jadi ini penganiayaan kepada tuan kereta. Begitulah analogi yang saya nak sebutkan. Kalau aset-aset ini nak dipulangkan semula kepada tabung haji, apa mekanismenya? Bagaimana dengan janji harga premium yang nak dibayar pada waktu itu 19.8 bilion. Kemudian distruktur bayarannya melalui sukuk dalam tempoh 7 dan 10 tahun yang dikatakan 27.56 bilion. Apa akan jadi kepada ini semua? Tuan Pengerusi. Jadi saya bertanya kepada kerajaan pada hari ini, janganlah mengambil satu tindakan yang simplistik untuk merobek aset-aset tabung haji dan ini sudah pasti akan menjejaskan dividen dan juga entiti umat Islam yang terbesar dalam menguruskan harta orang Islam. Saya ambil contoh, sepatutnya tabung haji perlu meneroka pelaburan-pelaburan yang strategik. Sewaktu saya dan Bagan Serai sebagai Menteri dan Timbalan Menteri, kita telah pun menggalakkan kepada pelaburan-pelaburan baru di tabung haji. Contohnya, kita telah meluluskan pembelian hartanah di Horse Ferry Road, London. Ia dibeli dengan harga 247.5 juta euro atau 1.32 bilion. Ketika itu kami dikecam terutama oleh penyokong-penyokong daripada Pakatan Harapan. Kononnya pembelian tersebut dibuat secara melulu. Namun pada hari ini pembelian itu telah terbukti memberi pulangan yang baik kepada tabung haji.
Bukan sahaja tabung haji memperoleh bayaran sewaan hampir 40 juta setahun, tetapi nilaian hartanah juga meningkat. Malah disebabkan kadar tukaran ringgit pound yang makin rendah, jika tabung haji menjual semula hartanah tersebut dengan harga modal iaitu 247.5 juta euro, maka tabung haji mudah-mudah saja akan memperoleh keuntungan 1.45 bilion. Ini yang sepatutnya dilakukan oleh kerajaan pada hari ini, bukannya melaksanakan program yang tidak jelas. Bila dulu ambil kerana kononnya nak pulihkan, tapi bila dah 4 tahun, susuk nilainya 2 bilion, ibarat tikus membaiki labu. Tuan Pengerusi, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya jemput Yang Berhormat Tuaran. Terima kasih Pengerusi kerana beri peluang pada Tuaran untuk turut serta membahaskan rang undang-undang perbekalan tahun 2024 atau bajet 2024 peringkat jawatan kuasa Jabatan Perdana Menteri. Dalam masa 5 minit yang diberikan, Tuaran akan mentumpukan perbahasan bagi maksud bekalan 6 butiran 010200 bahagian hal ehwal Sabah dan Sarawak dan Jabatan Persekutuan Jabatan Perdana Menteri, dan saya mulakan dengan serangkap pantun. Pinjam 100, adakah di sana? Bukan hutang, nanti ku bayar. 40% jangan lagi tunda. Hutang tetap hutang, mesti dibayar. Hampir semua kerajaan negeri berhutang pada kerajaan persekutuan termasuk Sabah. Sebaliknya dalam kes Sabah, selama 60 tahun pembentukan Malaysia, kerajaan persekutuan telah berhutang kepada kerajaan Sabah dengan jumlah yang besar. Berapa jumlah hutang itu? Hanya kerajaan persekutuan yang boleh mengira hutang tersebut dengan tepat, sebab hanya kerajaan persekutuan yang punya perangkaan apakah komponen hasil yang dipungut oleh kerajaan persekutuan daripada Sabah dan seterusnya, berapakah hasil jumlah pungutan tersebut. Menjawab pertanyaan bagaimana kerajaan persekutuan telah berhutang pada Sabah, hutang ini berbangkit kerana kerajaan persekutuan telah gagal menunaikan hak Sabah untuk menerima pemberian khas seperti mana yang terkandung dalam Seksyen 2, Kurungan 1, bagian 4, Jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan, dan saya sebut peruntukan itu dengan izin. In the case of Sabah, a grant of amount equivalent each year 2/5 of the amount by which the net revenue derived by the Federation from Sabah exceeds the net revenue which have been so derived in the year 1963 if A, the Malaysia Act had been in operation the last year as in the year 1964, and B, the net revenue for the year 1963 were calculated without regard to any alteration of any tax or fee made or after Malaysia there. Net revenue meaning for this purpose, the revenue which accrues to the Federation less the amounts received by the state in respect of assignments of that revenue. Perkara inilah yang Tuaran dan rakan-rakan menyebut berkali-kali di Dewan Yang Mulia ini sejak bertahun-tahun, dan sehingga pada hari ini pihak kerajaan persekutuan gagal memberi jawapan tuntas yang jelas dan munasabah. Persoalan utama ialah apakah hak 40% Sabah ini masih berkuat kuasa. Kalau ada keraguan dalam hal ini, maka sewajarnya inilah perkara pertama dan yang paling utama untuk dibincangkan, kemudian dipersetujui dan diputuskan oleh jawatan kuasa teknikal pelaksanaan perjanjian Malaysia 1993 yang dipengerusi oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 2, yaitu Yang Berhormat Putrajaya. Sekiranya perkara ini belum dibincang dan belum diputuskan, maka Tuaran mencadangkan supaya perkara ini dimasukkan dalam agenda mesyuarat jawatan kuasa teknikal pelaksanaan perjanjian Malaysia 1993 dalam masa terdekat. Setelah diperakukan hak Sabah tersebut, maka agenda perbincangan seterusnya ialah menentukan apakah jenis-jenis atau sumber-sumber hasil persekutuan daripada Sabah yang boleh dimasukkan dalam jumlah pungutan hasil persekutuan daripada Sabah. Selain itu, jumlah pungutan hasil daripada setiap jenis hasil yang dipungutkan pada tahun semasa juga perlu dinyatakan. Sekali lagi, Tuaran ingin bertanya, apakah perkara ini sudah dimasukkan dalam agenda mesyuarat jawatan kuasa teknikal pelaksanaan perjanjian Malaysia 1993? Kalau belum, Tuaran minta supaya perkara ini dibincangkan dan diputuskan dalam mesyuarat secepat mungkin. Puan Pengerusi, setelah dua perkara itu dimuktamadkan, maka barulah satu perundingan di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan Sabah seperti yang dikehendaki oleh subsection A, kurungan 1, artikel 112C Perlembagaan Persekutuan, yaitu
Dan saya sebut seperti berikut dengan izin, subject to the provision of Article 112D and to any limitation expressed in the relevant section of the 10th Schedule A, the Federation shall make to the State of Sabah and Sarawak in respect of each financial year the grant specified in Part 4 of the Schedule, and B, each of those states shall receive all proceeds from the taxes, fees, and dues specified in Part 5 of that Schedule, so far as collected, levied, or raised within the state, or such of those proceeds as is so specified. Perundingan untuk melaksanakan kehendak artikel 112D tersebut cumalah untuk menentukan jenis-jenis ataupun komponen pungutan hasil persekutuan daripada Sabah. Contohnya, cukai jalan dipungut oleh Jabatan Pengangkutan Jalan, cukai pendapatan yang dipungut oleh lembaga hasil dalam negeri, cukai jualan dan cukai ekspor impor daripada Sabah, dan pelbagai lagi hasil daripada Sabah. Perundingan itu bukan menentukan jumlah pemberian secara sewenang-wenangnya. Sebaliknya, ianya tetap berasas pada Seksyen 2/1 bahagian 4 Jalur ke-10 Perlembagaan Persekutuan, iaitu 40% daripada jumlah pungutan hasil bersih net revenue collection Sabah daripada Sabah. Asas ini tidak boleh dirunding. Yang dirundingkan hanyalah apakah jenis cukai atau hasil pungutan yang akan dan boleh dimasukkan atau diambil kira dalam jumlah pungutan tersebut. Puan Pengerusi, Perlembagaan Persekutuan iaitu salah satu daripada 12 dokumen dilampirkan dalam Perjanjian Malaysia 1993. Tuaran ulangi dengan jelas dan nyata bahawa Sabah berhak menerima 2/5 atau 40% daripada jumlah pungutan hasil persekutuan daripada Sabah, dan jumlah ini tertakluk kepada perundingan di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah seperti yang dikehendaki dalam artikel 112D Perlembagaan Persekutuan, dan saya sebut dengan izin. The grant specified in Section 1, subsection 1 of Section 2 of Part 4 of the 10th Schedule, and any substituted additional grant made by virtue of this clause shall at the interval mentioned in Clause 4 be reviewed by the government of the Federation and the state concerned. If they agree to the alteration of the obligation of any of those grants, or making of another grant instead of all, as well as those grants or any of them, the said Part 4 and Clause 2 of Article 112C shall be modified by the Pertuan Agong as may be necessary to give effect to the agreement, provided on the first review, the grant specified in subsection 2 of Section 1 of the said Part 4 shall not brought into question except for the purposes of fixing the amount for the ensuing 5 years. Dengan lain perkataan, Masa sudah tamat. boleh saya dalam rangka terakhir, Puan Pengerusi. Kalau tidak, ini argumen saya tidak habis. Teruskan. Boleh? Okey. Ini berarti bahawa penentuan pemberian hasil ini tidak boleh sewenang-wenang, tentukan ini 26 juta, ini 53 juta, sekarang 300 juta. Tidak. Dia mesti berasaskan 40%. Yang dirunding itu hanyalah apakah jenis cukai, apakah dues kepada Sabah yang perlu dirunding. Itu sahaja. Dan saya menyatakan bahawa oleh kerana Kementerian Keuangan sudah menyatakan bahawa setibanya bulan Julai tahun 2024, pemberian ini akan ditunaikan kepada Sabah, maka saya tuan mintalah supaya jawatan kuasa teknikal ini bermesyuarat seperti apa yang saya cadangkan tadi, dan selepas itu hendaklah selepas dibincang itu semua, hendaklah kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan berunding. Yang dirunding itu hanyalah apakah cukai yang dimasukkan dalam jumlah pungutan hasil itu, dan bukannya kuantum dia. Ya, itu yang paling penting yang saya ingin nyatakan. Dan saya berharap tidak ada lagi polemik tentang apa itu artikel 112C dan artikel 112D, sebab memang itu jelas kenapa penentukan 112D itu dimasukkan dalam peranan dia, ataupun ya, yang penting di sana dua perkara, yaitu dalam persekutuan the financial position of the federal government. Tapi on the one hand, the financial needs of the state, in this case Sabah, to ensure that the state revenue is adequate to meet the cost of the state services. Ini berarti bahawa bukan sahaja financial position of the federal government yang perlu dipertimbangkan, tetapi juga to ensure that the state revenue is adequate to meet the cost of the state services. Dan saya bagi contoh sekarang, ini terakhir. Saya ambil contoh sekarang. Sabah memerlukan air. Air itu hal negeri.
Dan reserve margin air di Sabah sekarang itu negatif. Ini services yang tidak boleh dipenuhi oleh kawangan daripada kerajaan Sabah. So itu saya mengatakan soal kemampuan kerajaan persekutuan itu keperluan negeri Sabah itu melebihi daripada position of state pada federal government sebab hasil ini amat diperlukan oleh kerajaan negeri. Terima Sekian. kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Krai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pengerusi kerana memberi kesempatan kepada saya untuk turut sama dalam perbahasan peringkat jawatan Jabatan Perdana Menteri. Saya menyentuh butiran B010600 Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JKOM. Adakah kerajaan bersetuju JKOM tidak memainkan peranan dan fungsi dengan baik, terutamanya ketika pilihan raya umum negeri pada yang ke-15 yang lalu? Selain itu, JKOM juga dilihat gagal menaikkan imej kerajaan madani serta menerangkan beberapa permasalahan, terutamanya dalam isu kenaikan harga barang dan isu Palestin. Oleh itu, saya mencadangkan JKOM dibubarkan kerana gagal menjalankan tugas dengan sempurna serta tidak berfungsi dengan baik dan tidak membantu menarik sokongan kepada kerajaan. Dan bukanlah sebagai jabatan propaganda yang diharap-harapkan. Kerajaan boleh jimatkan perbelanjaan sebanyak 13 juta lebih. Yang Berhormat Pengerusi, butiran B020100 Unit Penyelarasan Pelaksanaan ataupun ICU. Saya ingin bertanya perincian mengenai status terkini dan prestasi projek-projek ICU di seluruh negara dan khususnya di Kelantan bagi tahun 2022 dan 2023 yang ditangguh ataupun dibatalkan susulan pertukaran kerajaan. Apakah komitmen kerajaan untuk memastikan supaya peruntukan pembangunan dapat diagihkan secara adil kepada semua ahli parlimen termasuk pihak pembangkang berdasarkan manifesto parti kerajaan? Jawapan Perdana Menteri sebelum ini bahawa memang ada peruntukan kepada kawasan, bukan itu yang ditanya. Isunya ialah peruntukan khas Perdana Menteri bagaimana yang diberikan kepada ahli-ahli parlimen kerajaan. Tidak perlulah letak pelbagai syarat kerana kerajaan hari ini melebihi 2/3 majoriti atau sebenarnya kerajaan rasa tergugat walaupun dengan jumlah sokongan yang besar. Yang Berhormat Pengerusi, butiran B050100 Jabatan Kemajuan Islam ataupun JAKIM. Soalan saya ialah apakah strategi kerajaan dalam mengarus perdanakan pendidikan tahfiz termasuk pemodenan infrastruktur ma'had tahfiz serta penyelarasan kurikulum sekolah-sekolah tahfiz bagi memastikan persekitaran pembelajaran yang selesa untuk para pelajar tahfiz. Apakah langkah proaktif kerajaan untuk memperkasa kebajikan dan tahap profesionalisme guru-guru kafa, guru-guru kafa dan pegawai-pegawai penyelia kafa di seluruh negara, termasuk penyerapan perjawatan kontrak sebagai kaki tangan tetap? Apakah penambahbaikan tahap pemantauan dan tindakan penguatkuasaan yang diambil terhadap pihak yang didapati menggunakan bahan tidak halal bagi mengelakkan insiden tidak diingini seperti mana pengesahan pihak JAKIM yang tidak pernah mengeluarkan pensijilan halal kepada sebuah premis nasi ayam klepot yang tular di media sosial sebelum ini? Apakah langkah yang diambil oleh kerajaan bagi memastikan sijil halal dapat diwajibkan kepada restoran khususnya di pasaraya dan lapangan terbang? Kerana bila kita memasuki mana-mana restoran, kita akan tanya adakah makanan dihidangkan halal? Ada yang menjawab halal kerana tidak menghidangkan babi dan arak. Ini cukup mengelirukan khususnya bagi kita sebagai Muslim dan juga pelancong asing. Yang Berhormat Pengerusi, butiran B080400 dalam isu penyelesaian pertikaian bayaran royalti petroleum kepada Kelantan, saya ingin mencadangkan agar pihak kerajaan mengkaji semula pelbagai alasan yang telah diberikan selama ini dan perlu ada political will kerana Perdana Menteri sewaktu pembangkang dulu telah bersetuju dengan perjuangan rakyat Kelantan untuk mendapatkan hak mereka yang telah dinafikan sejak Petronas mendapat hasil yang lumayan daripada perut bumi Kelantan. Janganlah ada lagi alasan untuk mengelak daripada menunaikan hak bayaran wajib ini, khususnya daripada pemimpin yang telah melalui liku-liku reformasi sejak sekian lama. Janganlah matikan reformasi begitu sahaja. Berhormat Pengerusi,
butiran P00101 Majlis Keselamatan Negara. Saya ingin bertanyakan, adakah Kerajaan Madani akan melantik Menteri Besar Negeri, khususnya Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis sebagai pengurusi Majlis Keselamatan Negara di Pangkat Negeri? Adakah kerajaan ini tidak bercadang untuk implementasikan perkara ini sebagaimana Kerajaan Perikatan Nasional lakukan sebelum ini? Merujuk kepada butiran P11800 Pembangunan Mahkamah Syariah, apakah perancangan kerajaan untuk memartabatkan perundangan syariah mengambil kira kes seperti Ning Ellen Zurina terhadap Kerajaan Negeri Kelantan yang mencetuskan kebimbangan umat Islam, khususnya implikasi pembatalan enakmen kesalahan jenayah syariah ini terhadap perundangan jenayah syariah di negeri-negeri? Apakah usaha-usaha pemerkasaan hukuman syariah dan jenayah syariah seperti syur pemberian kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk semakan kehakiman? Yang Berhormat Pengurusi, ya, ada sikit lagi. Yang Berhormat Pengurusi, butiran P16000 Angkatan Pertahanan Awam. Kuala Krai mempunyai kawasan yang sangat luas. Jarak bandar Kuala Krai ke Pekan Dabung melebihi 100 km. Saya ingin mencanakan agar dapat diwujudkan unit Angkatan Pertahanan Awam di Dabung kerana kekangan jarak yang jauh tersebut. Jarak yang terlalu jauh ini menyebabkan perkhidmatan dapat dibuat dengan lebih baik apabila mendapat aduan dan kecemasan daripada penduduk. Yang terakhir yang Berhormat Pengurusi ialah butiran P71000 penyelarasan program pembasmian kemiskinan. Soalan saya, apakah perancangan kerajaan untuk memastikan peruntukan untuk segala bentuk program pembasmian kemiskinan dibelanjakan sepenuhnya mengikut negeri dan lokaliti? Sejauh manakah sasaran kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan tegar telah dicapai menjelang akhir tahun ini? Serta berapakah bilangan terkini isi rumah miskin tegar yang ada di seluruh negara masa ini? Ini memandangkan laporan prestasi program utama ICU pada September 2023 menunjukkan masih terdapat 110,663 ketua isi rumah miskin tegar di seluruh negara. Itu saja Yang Berhormat Pengurusi. Sekian, wassalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Saya jemput Yang Berhormat Seputeh. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya nak rujuk kepada butiran 070-100 Jabatan Wilayah Persekutuan, 070-200 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Saya ingin minta kerajaan menyatakan status pembinaan projek DBKL iaitu pembinaan jejampat yang menyambung Taman Naga Emas dan Sri Petaling di sebelah Lebuh Raya Kuala Lumpur sehingga Putrajaya ataupun MAX, MEX. Nama projek dalam papan tanda adalah Pembinaan Kuala Lumpur Putrajaya MEX sehingga ke lot 14996 Taman Naga Emas Salak Selatan Kuala Lumpur. Projek pembinaan jejampat ini telah pun mula dibina pada tahun 2018 dan telah berlangsung selama 6 tahun. Tetapi tidak ada tanda yang ia akan siap dalam masa terdekat sehingga hari ini. DBKL telah menutup Jalan Cahaya 8 yang menyambung Taman Salak Selatan ke Sri Petaling sejak September tahun ini dengan alasan mempercepatkan kerja-kerja pembinaan. DBKL memberitahu penduduk di tempat tersebut bahawa penutupan hanya berlangsung 3 bulan sahaja. Penutupan Jalan Cahaya 8 ini telah menyumbang kepada kesesakan trafik di kawasan kediaman berkenaan. Masalahnya ialah kerja pembinaan selalu berhenti, malah papan tanda projek yang dinaikkan oleh kontraktor telah jatuh terhempak pada kereta lama beberapa hari tetapi tidak ditekatkan balik oleh kontraktor. Memandangkan projek pembinaan ini telah lewat daripada tarikh penyiapan projek dan juga membawa kesusahan kepada penduduk di persekitaran, saya ingin minta pegawai yang bertanggungjawab terhadap projek di JKAUS di bawah DBKL ataupun kontraktor pembinaan projek ini diambil tindakan kerana gagal menjalankan tugasan mereka. Saya juga ingin minta pihak Jabatan Wilayah Persekutuan dan DBKL memandang serius terhadap runggutan penduduk di Taman Salak Selatan dan Sri Petaling berkenaan dengan isu ini. Puan Yang Pengerusi, saya nak sebut tentang lesen bagi penjajah pasar pagi dan juga penjajah bermusim. Ramai penjajah pasar pagi yang mendapat lesen perniagaan di DBKL tidak berbuka gerai dan berniaga pada setiap hari, setiap minggu. Mereka selalu berkongsi satu gerai dengan ahli keluarga atau kawan mereka.
Keadaan ini selalu menimbulkan pergaduhan di kalangan penjajah pasar pagi dan juga menyebabkan berlakunya korupsi. Ia juga tidak adil bagi penjajah yang dinafikan hak untuk berniaga di pasar pagi. Saya difahamkan bahawa TBKL enggan membenarkan satu lesen perniagaan dikongsi oleh beberapa penjajah. Justru saya ingin bercadang supaya TBKL mengeluarkan lesen harian. Itu lesen yang menetapkan seseorang penjajah berniaga pada hari-hari tertentu di dalam satu minggu di tapak yang sama. Misalnya, penjajah A berniaga pada Isnin, Rabu dan Sabtu, manakala penjajah B berniaga pada Selasa, Khamis, Jumaat dan Ahad di tapak yang sama. Pengeluaran lesen harian seperti ini dapat memudahkan pengurusan dan pemantauan pasar pagi oleh pihak DBKL. Sehubungan dengan itu, saya juga ingin minta DBKL untuk memberi kelonggaran dari segi saiz tapak bagi lesen bermusim sementara seperti musim Tahun Baru Cina, musim Bazar, Ramadan dan lain. Kerana saiz tapak yang ditetapkan iaitu maksimum ialah 30 kaki kali dengan 10 kaki adalah agak kecil bagi sesetengah penjajah untuk menjual limau ataupun makanan khas Tahun Baru Cina. Ketidakcukupan saiz gerai selalu mencetuskan perselisihan di antara penjajah berlesen sementara dengan pegawai penguatkuasa DBKL dan ia juga merupakan punca berlakunya rasuah dalam musim-musim berkenaan. DBKL juga boleh mendapat pandangan berkenaan saiz ataupun tapak jualan per musim daripada Persatuan Penduduk dan ahli parlimen sekiranya perlu. Puan Pengerusi, saya nak rujuk kepada butiran 060300 Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasa SIAP dan juga 060400 Institute Integrity Malaysia IIM. Tanya kepada kerajaan untuk menubuhkan SIAP dan juga IIM dan telah memberi peruntukan pada tahun hadapan di mana SIAP SIAP diberi RM 9.15 juta dan Institute Integrity Malaysia dapat 18 juta ringgit. Saya berpendapat kedua-dua usaha ini adalah inisiatif yang baik, tapi saya rasa kerajaan harus beri lebih maklumat kepada kita. Di mana adakah penyelewengan dan salah laku pegawai PDRM, Immigration, SPRM, JPJ dan penguatkuasaan di PBT diletak di bawah bidang kuasa SIAP dan IIM, apakah kedua-dua agensi ini akan mengambil alih Biro Pengaduan Awam di bawah JPM? Kenapakah peruntukan diberi kepada Biro Pengaduan Awam dikurangkan daripada 45.8 juta ringgit kepada 15.36 juta ringgit? Yang akhirnya satu soalan ialah saya nak tanya tentang butiran 04000 pengurusan kehakiman dan perundangan, iaitu adakah kerajaan akan mewujudkan sentencing council seperti apa yang diwujud di UK dan Australia untuk mengeluarkan garis panduan bagi magistrate dan hakim supaya hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah terhadap pesalah menjadi lebih sama rata. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Seputih. Saya jemput Yang Berhormat Putrajaya. Terima kasih Pengerusi. Saya ingin menyentuh tentang Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau FELDA merujuk kepada butiran 16500 program kelestarian FELDA. Selain inisiatif yang dirancang melalui Kertas Putih FELDA, apakah pendekatan atau inisiatif baru yang diperkenalkan dalam program ini bagi memastikan pelan pemulihan tersebut berjaya mencapai matlamat yang ditetapkan? Sehingga kini FELDA telah menguasai 82% pegangan dalam FGV. Ini bermakna prestasi FGV akan memberi kesan besar kepada kedudukan keuangan FELDA. Saya mohon perincian berapakah hasil yang telah diterima oleh FELDA daripada FGV untuk tempoh selepas FELDA memegang 82% saham FGV berbanding dengan sebelumnya. Mengambil kira FELDA memegang 82% saham FGV, adalah amat penting untuk FELDA mempunyai jumlah wakil yang bersesuaian dalam lembaga pengarah FGV agar kepentingan FELDA dapat sentiasa dipertahankan. Namun pada masa ini, hanya seorang sahaja wakil FELDA dalam lembaga pengarah FGV selain daripada 2 orang wakil kerajaan yang juga merupakan ahli lembaga FELDA.
Oleh itu, saya ingin mencadangkan agar komposisi lembaga pengarah FGV dilihat semula. Tentunya ramai anak-anak peneroka yang hebat serta pegawai-pegawai Felda yang profesional dan layak diletakkan di dalam lembaga pengarah FGV. Di bawah butiran yang sama, saya ingin menyentuh berkaitan pegangan saham Felda dalam sebuah syarikat peladangan di Indonesia, Eagle High Plantation, EHP. Pada tahun 2006, Felda melalui anak syarikatnya FICP telah membeli 37% saham dalam EHP pada harga RM565 Indonesia sesaham, melibatkan nilai pelaburan sebanyak RM2.3 bilion. Hari ini, saham EHP cuma RM57 Indonesia. Ini bermakna nilai pelaburan RM2.3 bilion telah susut sebanyak 90%. Umumnya, melabur RM2.3 bilion sekarang cuma tinggal sekitar 220 juta sahaja. Walaupun terdapat put option dan Felda melaksanakannya pada 11 Mei 2022, pemegang saham EHP tidak bersetuju. Felda telah membawa kes ini kepada Timbang Tara ke Singapore International Arbitration Centre. Soalan saya, apakah status kes Timbang Tara ini dan apakah manfaat yang telah diterima oleh Felda daripada pelaburan mereka dalam EHP? Tuan Pengerusi, seterusnya saya ingin menyentuh butiran 010300 bahagian pengurusan hartanah dan 11100 pengurusan kuartus kerajaan atau rumah rasmi. Dalam ucapan belanjawan pada 13 Oktober yang lalu, telah diumumkan sebanyak RM2.4 bilion diperuntukkan untuk membina, menyelenggara dan membaik pulih kuartus penjawat awam. Apabila diteliti, pecahan peruntukan bagi menyelenggara dan membaik pulih kuartus adalah sebanyak RM1 bilion, manakala bagi projek menyelenggara lift RM91 juta diperuntukkan. Adalah tidak jelas bagaimanakah baki sebanyak RM1.309 bilion daripada keseluruhan RM2.4 bilion tersebut akan digunakan. Jadi saya mohon perincian penggunaan RM2.4 bilion tersebut. Selain itu, saya minta Menteri jelaskan daripada RM1 bilion untuk penyelenggaraan kuartus, berapakah jumlah peruntukan yang akan disalurkan bagi kuartus di Putrajaya? Daripada RM91 juta untuk penyelenggaraan lift, berapakah jumlah peruntukan yang akan disalurkan untuk penyelenggaraan lift bagi kuartus di Putrajaya? Apakah perincian di bawah B6 dan P6 untuk tujuan penyelenggaraan kuartus di Putrajaya mengikut kelas kuartus? Berapakah kuartus yang masih kosong dan belum selesai selenggara mengikut kelas kuartus? Dan apakah garis masa pelaksanaan penambahbaikan lift bagi kuartus di Putrajaya? Tuan Pengerusi, di bawah butiran sama, apabila saya turun bertemu komuniti di kuartus-kuartus di Putrajaya, khususnya apartmen, banyak aduan yang diterima berkaitan penggunaan bilik-bilik khas dalam kawasan kuartus tersebut. Di setiap kawasan apartmen ada disediakan bilik-bilik khas untuk digunakan sebagai kedai dobi, bilik bacaan, kedai runcit, kedai makan dan lain-lain. Namun, bilik-bilik ini tidak digunakan seperti mana yang telah ditetapkan. Sebaliknya, ada bilik-bilik tersebut digunakan untuk dijadikan stor penyimpanan barangan tertentu, termasuk oleh kontraktor penyelenggaraan, dan ada juga yang terbiar tanpa dijaga. Apabila komuniti penduduk memohon untuk menggunakan bilik tersebut sebagai bilik aktiviti kemasyarakatan, termasuk untuk menyimpan barang-barang yang digunakan untuk program komuniti, permohonan mereka ditolak. Oleh itu, saya mohon bahagian yang berkaitan mengambil perhatian akan perkara ini supaya bilik-bilik tersebut dapat dioptimumkan sebaiknya. Tuan Pengerusi, sedikit lagi. Butiran 070000 Pusat Pentadbiran Putrajaya, terdapat peningkatan ketara sebanyak RM40.3 juta dalam peruntukan pembangunan untuk tahun ini. Adakah peningkatan ini merupakan projek sambungan sedia ada atau terdapat projek-projek baru yang dirancang untuk tahun 2024? Saya mohon disenaraikan projek-projek sedia ada dan projek baru untuk tahun 2024. Tuan Pengerusi, saya pernah mencadangkan agar kerajaan dapat mewujudkan hub anak muda dengan menggunakan bangunan sedia ada yang tidak digunakan. Jawapan Menteri pada ketika itu menyatakan bahawa Perbadanan Putrajaya ada penerancangan untuk menyediakan pusat indoor games, e-sport di Kompleks Kejiranan Pusat Presin 9 dan Sports Arena di Presin 4.
Bagi perkara ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perbadanan Putrajaya kerana pusat indoor games e-sport di Kompleks Kejiranan Presin 9 telah pun mula beroperasi sejak 17 Oktober lalu. Cuma saya ingin mendapat perhatian berkaitan dengan status bagi sport arena di Presin 4. Seterusnya, dalam ucapan belanjawan yang lalu, perkara berkaitan disentuh tentang Putrajaya adalah menjadikan Putrajaya model bandar rendah karbon di Malaysia. Kerajaan akan mula memasang panel solar di atap bangunan kerajaan dengan kerjasama TNB dan Gentari. Soalan saya, adakah peruntukan ini termasuk dalam butiran 07000 Pusat Pentadbiran Putrajaya? Sekiranya ya, adakah projek pemasangan panel ini akan diteruskan ke semua bangunan kerajaan? Berapakah implikasi kewangan yang akan ditanggung oleh kerajaan? Masih di bawah butiran yang sama, Tuan Pengerusi, saya habiskan butiran ini 0700 parkir di perumahan kuartus dan juga perumahan penjawat awam Malaysia juga adalah satu perkara yang membelenggu penduduk Putrajaya untuk sekian lama. Saya mohon kerajaan melihat perkara ini secara menyeluruh agar perkara ini tidak berlarutan. Antara kawasan yang mengalami isu parkir yang kritikal adalah PPAM Larai di Presin 6, PPAM Ketumbar di Presin 17 dan Perumahan Prima di Presin 11. Akhir sekali, di bawah butiran. Terima kasih Muhammad Putrajaya. Tuan Yang di-Pertua. Saya jemput Yang Berhormat Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi. Salam Malaysia Madani. Saya terus kepada butiran pertama 030500 Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Berdasarkan bajet 2024 dapat dilihat bahawa peruntukan yang diberikan kepada NADMA ini sedikit berkurangan iaitu daripada 36 bilion kepada 33.42 bilion. Soalannya, mengapakah peruntukan ini dikurangkan? Adakah pengurangan peruntukan ini tidak mengganggu perjalanan dan fungsi NADMA itu sendiri dalam menyampaikan perkhidmatan dan bantuan yang terbaik kepada masyarakat? Bencana banjir yang melanda negara kita sudah tidak bermusim, ditambah pula dengan cuaca yang tidak menentu, isu climate change menyebabkan banyak kejadian banjir dan banjir kilat serta tanah runtuh yang berkemungkinan berlaku. Ia juga mengundang musibah buat rakyat dan masyarakat, melibatkan harta benda dan nyawa. Sebagai tambahan juga, Tenggara menawarkan kesudian dan kesediaan agar pembinaan Pusat Pemindahan Kekal Mangsa Banjir PPKMB yang dicadang 9 buah seluruh negara dengan nilai 45 juta yang diumum Wabi Menteri dibina di daerah Kota Tinggi, dan pilihlah Tenggara sebagai tempatnya sebab kami ini berada di jalur tengah Sungai Johor. Seterusnya, Tuan Pengerusi, kedua, butiran 030400 Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, butiran 16000 Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Tenggara ucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan melihat peningkatan peruntukan sebanyak 20 juta yang diberi kepada APM daripada 174 kepada 194 juta tahun hadapan. Ini membuktikan keprihatinan pihak kerajaan. Tenggara terpanggil untuk menyentuh sedikit berkaitan dengan allowance sukarelawan APM. Sekarang allowance anggota sukarelawan APM dibayar sebanyak RM8 bagi lain-lain pangkat, manakala pegawai RM9.80 sejam. Ianya adalah sama seperti mana yang diterima oleh anggota rela. Adakah kadar allowance ini bakal dikaji semula memandangkan negara berdepan dengan peningkatan kos sara hidup serta risiko kerja anggota-anggota kesukarelawanan ini yang tinggi, khususnya sewaktu menguruskan bencana. Melalui butiran ini juga, berapakah jumlah yang diperuntukkan oleh APM bagi pemilikan aset pertahanan awam yang baharu serta baik pulih aset sedia ada bagi memperpadu operasi menyelamat dan sebagainya, khususnya yang melibatkan jentera berat. Ketiga, butiran 050100 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM diperuntukkan 1.15 bilion pada tahun ini. Tahniah dan syabas kepada Kerajaan Malaysia Madani kerana kesungguhan dan tekad membangun syiar Islam di negara kita. Saya ingin menyentuh isu guru kafar. Alhamdulillah, allowance guru kafar telah dinaik dari 1,000 ke 1,100 pada tahun 2023. Tentunya ia masih rendah berbanding gaji minimum 1,500. Soalannya, adakah terdapat usaha ataupun kajian untuk meningkatkan lagi allowance ini sehingga mencapai tahap gaji minima 1,500? Dalam masa yang sama, saya mencadangkan guru-guru kafar ini juga pada masa mendatang diserapkan kepada jawatan tetap pada masa yang mendatang. Seterusnya, butiran 040300 Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM dan butiran 11,800 Pembangunan Mahkamah Syariah. Peruntukan disediakan untuk JKSM 74 juta diturun kepada 73 juta bagi tahun hadapan. Tenggara ingin bertanya, adakah kedudukan Mahkamah Syariah negara kita
yang saya kira agak berbeza berbanding dengan Mahkamah Sivil. Sejauh manakah usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan melalui peruntukan ini untuk memartabat Mahkamah Syariah supaya berdiri sama tinggi dengan Mahkamah Sivil. Sebagai contoh, untuk grade gaji saja pun, gaji hakim Mahkamah Sivil bermula dengan gaji lebih kurang RM30,000, manakala hakim Mahkamah Tinggi Syariah bermula grade 48 sekitar RM6,000 saja. Jadi mohon untuk dipertimbangkan juga. Seterusnya, Tan Sri Pengerusi, butiran 030400 adalah berkaitan dengan Kompleks Latihan Islam, Tahfiz dan Pusat Komuniti Orang Asli. Penyusutan yang ketara bagi butiran ini dari 6 juta kepada 2 juta. Dan pada 2024 ini merendah sehingga 830,000 saja. Jadi saya ingin bertanyalah apakah signifikan ataupun rasionalnya penurunan itu. Dan kalau kita ambil kes orang asli misalnya, negeri-negeri dan berdasarkan daerah-daerah dengan jumlah perkampungan atau jumlah komuniti orang asli yang teramai mestilah difikirkan. Dan dalam keadaan saya di daerah Kota Tinggi ada 3 parlimen. Parlimen Tenggara lah yang paling ramai sekali masyarakat aslinya. Ada Kampung Sayung Pinang, Kampung Pasir Intan dan Kampung Kemas Menang. Sesuailah kalau untuk difikirkan pembinaan pusat komuniti orang asli. Dan akhirnya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan dan bil lampu jalan Felda, subsidi diesel Felda, projek sistem bekalan air Felda. Butiran 080900, 081100 dan 16300. Saya mewakililah masyarakat di 7 Felda kawasan saya. Ya. Speaker, boleh tanya sikit tak dengan Tenggara, Speaker? Saya didatangi oleh pegawai-pegawai masjid, khususnya imam-imam daripada masjid-masjid institusi. Masjid-masjid institusi. Contohnya macam dekat PGA Ceras tu. Dia ada masjid. Kemudian contohnya macam masjid UKM, dia ada masjid. Dia beritahu masjid-masjid yang luar ni, pegawai, maksudnya imam, bilal, siak, noja ni, dia dapat bonus. Tapi dia beritahu masjid institusi ni, dia tak dapat. Boleh tak Tenggara masukkan, maksudnya celahan saya ni dalam ucapan Tenggara supaya dibahas, supaya nanti kita minta Menteri Agama dapat menjawab persoalan berkaitan dengan masjid institusi. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Tenggara. Terima kasih. Saya minta tambah sikit Tan Sri Speaker. Sikit je lagi. Ni ada ni. Saya bersetujulah masukkan dalam ucapan saya. Tadi putaran 080900, 081100, 16300 Tenggara ucap syabas dan tahniah kepada Kerajaan Malaysia Madani dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 10 kerana menunaikan janji semasa pengumuman dalam Hari Peneroka 2023 di MAEPS, dan saya mewakililah orang kampung Felda di tempat saya yang 7 itu, Sibol, Penggeni Timur, Lengyu, Sungai Sayong, Pasir Raja, Bukit Besar dan Bukit Ramon. Kerana penunaian janji itu, cumanya benda-benda baik yang telah dibuat ini berkaitan dengan penyelenggaraan dan bil lampu jalan, subsidi diesel dan projek sistem bekalan air Felda ini hendaklah dibuatkan billboard ataupun papan tanda di setiap 317 tanah jangan Felda supaya rakyat mengetahui apa yang baik yang telah dibuatkan. Dan terakhir adalah butiran 16,500 program kelestarian Felda. Saya ingin bertanya, berhubung butiran 16,500 ini, peningkatan peruntukan dari 100,000 pada 2022 ke 1.24 bilion pada 2024 ini adalah satu yang amat bererti. Perkembangan ini menunjukkan keseriusan Kerajaan Madani menjadikan Felda sebagai rakan kongsi yang serius dan strategik dalam memenuhi tuntutan dunia berkaitan SDG. Dengan dana ini diharap 385,223 hektar keluasan tanah industri sawit dan 29,733 hektar getah di bawah Felda, terutama urusan kilang-kilang pemprosesan, kenderaan pengangkutan mampu direndah karbon dan pengenalan peranti-peranti mekanisasi moden dan green tech dapat diketengahkan menala produktiviti dan proses termampan. Kerajaan juga dicadang melihat pengenahan teknologi tenaga boleh baharu renewable energy bagi menyokong aktiviti pemprosesan. Peruntukan ini juga diharap dapat memula usaha kajian penglibatan ladang sawit terutamanya sebagai sumber oksigen dan perendah karbon yang mungkin boleh dikaji elemen-elemen carbon trade, carbon credit seperti di EU, Australia, New Zealand, Korea Selatan dan lainnya. Ia mungkin mampu jana pendapatan tambahan kepada warga Felda yang menjadi owner kepada 51,620,000 batang pokok sawit seluruh negara. Itu saja yang berhormat Tan Sri Tenggara Mocong. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Penang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Saya nak bagi nasihat sikit dekat Urul Langat, bila mencelah tu sebut bukan Tan Sri Speaker, Tan Sri Pengurusi. InsyaAllah ke depan. Sama-sama. Jadi saya nak menyentuh berkenaan dengan butiran 40-100 iaitu bahagian pengurusan dan kehakiman perundangan.
Saya melihat mutakhir ini banyak kejadian jenayah dilaporkan, polis menjalankan tugasnya menguatkuasa, melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, tapi apabila